Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khutbatuhu hina salaha Muawiyah radhiyallahu anhuma akhraj at-Tabarani fil Kabir 'an asy-Sya'bi qala shahidtu al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma bin Nukhailah hina salahahu Muawiyah faqala lahu Muawiyah idza kana dha faqum fatakallam wa akhbirin nas أنك قد سلمت هذا الأمر لي وربما قال سفيان أخبر الناس بهذا الأمر الذي تركته فقام فخطب على المنبر فحمد الله وأثنى عليه قال الشعبي وأنا أسمع ثم قال أما بعد فإن أكيس الكيس التقى وإن أحمق الحمق الفجور وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما كان حقا لي تركته لمعاوية إرادة صلاح هذه الأمة وحقن دمائهم أو يكون حقا كان لأمري أحق به مني ففعلت ذلك فقال وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. Khutbah yang disampaikan oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu an ketika dia berdamai dengan Muawiyah radhiyallahu an. Muawiyah radhiyallahu anhu kata kepada Hasan radhiyallahu anhu, jika benar kamu telah serahkan khilafah ini kepada aku, maka bangun dan beritahulah kepada semua orang. Maka Hasan radhiyallahu anhu telah bangun dan dia telah sampaikan kepada semua orang khutbah yang ringkas. Dia telah puji Allah, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata, Sya'bi kata wa ana asma', dan aku mendengar. Maka dia berkata, sesungguhnya orang yang bijak adalah orang yang bertakwa, orang yang bodoh adalah orang yang buat dosa. Dan sesungguhnya perkara yang aku berselisih dengan Muawiyah ini, kalaulah ini adalah hak aku sebenarnya, iaitu pemerintahan itu hak aku, maka aku tinggalkan hak aku semata-mata untuk berdamai dengan Muawiyah. Dan untuk selamatkan daripada penumpahan darah. Dan kalaulah dia lebih berhak daripada aku, maka aku serahkan hak ini kepada dia. Begitu ajib sekali kata-kata dia, yang mana dengan rendah diri dia serahkan segala-galanya kepada Muawiyah dan dia telah berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu seperti mana yang kita tahu, dia telah berhijrah ke Kufah dan dia telah tinggal di Kufah, di mana akhirnya dia telah disyahidkan di Kufah juga. Yang bunuh Sayyidina Ali ini bukan orang kafir, orang Islam sendiri. Ibni Muljam yang telah bunuh dia, bukan orang kafir, orang Islam sendiri. Dan dia rasa dia buat kebaikan tu, dengan pembunuhan tu dia anggap dia buat satu kebaikan. Kemudian dia kata pula kepada Hasan radhiyallahu an, kamu sebagai cucu Rasulullah, kamu lebih berhak, maka ambillah hak kamu. Dan dia rasa perkara tu seolah-olah dia buat perkara yang baik. Dan dia kata, saya sekarang ni saya nak teruskan perjalanan saya untuk bunuh Amr bin As dan juga Muawiyah radhiyallahu anhum. Tapi selepas Sayyidina Ali radhiyallahu anhu syahid, Hasan radhiyallahu anhu menjadi khalifah di Kufah di Iraq, dan di Syria Muawiyah radhiyallahu anhu telah declare, kata dia adalah khalifah selepas Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Berlaku peperangan Jamal, lepas tu Siffin kan, akhirnya selepas kematian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia declare, kata dia khalifah. Dan Hasan radhiyallahu anhu untuk mengelakkan penumpahan darah antara orang Kufah, orang Iraq dengan orang Syam, dengan pengikut Banu Umayyah ni, maka dia kata, baiklah saya lepaskan khilafah ni. Sedangkan dia cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada setiap sudut dia lebih berhak. Tapi untuk mengelakkan dia kata kalaulah ini hak aku sebenarnya, aku lepaskan hak aku. Dan kalaulah ini hak dia, maka aku serahkan kepada dia. Dan sesungguhnya aku takut kepada perkara yang lebih dahsyat, lebih teruk, iaitu azab di akhirat kelak. Maka dia telah pulang dengan keluarganya daripada Kufah, di mana Ali radhiyallahu anhu pun disyahidkan. Dia telah pulang ke Madinatul Munawwarah sehinggalah dia meninggal dunia di Madinah. Maka ketika itu Husain radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat lain, mereka telah berhijrah ke Makkah. Banyak orang keliru antara Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Yang berlaku peristiwa Karbala adalah dengan Husain radhiyallahu anhu. Satu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Maka dia mendapati Rasulullah menangis teresak-esak dengan di tangan Nabi sedikit tanah. Sayyidina Ali tanya, sebab apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW kata, Jibril baru saja datang tadi dan diberitahu, kata cucu aku, anak aku Husain, maksudnya disebut anak tu refer kepada cucu dia lah, akan dibunuh di tanah, di tempat ini, di tanah di Karbala ini, dan tanah itu dibawa kepada Rasulullah SAW. Tapi walau Rasulullah SAW tahu perkara itu akan berlaku, boleh saja Rasulullah doa, kata ya Allah, selamatkanlah cucu aku, janganlah dia mati, janganlah mereka bunuh. Allah akan terima. Tapi agama Islam ni berkembang dengan pengorbanan, dengan memberi nyawa, dengan pengorbanan yang besar yang Nabi telah berikan. Ulama kata Ibrahim AS bila dipersembahkan anak dia pun Allah Subhanahu Wa Taala gantikan dengan kibas. Tetapi bila Rasulullah SAW telah memilih akhirat ke atas dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kematian syahid kepada Husain radhiyallahu anhu. Ini satu peristiwa yang sangat menyedihkan dalam sejarah apa yang berlaku ni. Ramai orang salah faham dan tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Bila mereka sekeluarga telah berhijrah ke Mekah, di sana Husain radhiyallahu anhu menerima surat demi surat daripada orang Kufah. Surat demi surat daripada orang Kufah. Kata Muawiyah radhiyallahu anhu dah meninggal dunia. Dan sekarang ni pemerintahan diberikan kepada Yazid, dan Yazid ni bukan orang baik. Yazid ni bukan seorang yang baik. Maksudnya seorang ahli maksiat. Ahli maksiat yang mana memang dia perempuan menari depan dia, kan, minum dan sebagainya. Walaupun dia anak kepada Muawiyah. Maka mereka kata, datanglah ke sini, kami semua akan berbaiat dengan kau. Dan memang Husain radhiyallahu anhu yang paling layak ketika itu untuk dibaiat. Daripada setiap sudut, kerana cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berpengetahuan, sayyidah syababi ahli jannah. Nabi kata, ketua pemuda-pemuda syurga Al-Hasan wal Husain, Hasan dan Husain. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mereka ni adalah wangian syurga, Al-Hasan wal Husain. Banyak lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Allah, aku sayang mereka, siapa sayang mereka, sayanglah mereka, siapa benci mereka, bencilah orang-orang yang benci mereka. Begitu sekali. Jadi dia paling layak. Mereka kata, datanglah ke Kufah, surat demi surat sampai penuh 2 guni. Surat kata, datanglah, kami dah sedia di sini, kami akan support, dan kami sedia untuk menolak Banu Umayyah punya pemerintahan, iaitu Yazid. Kerana Yazid memang tidak layak pun. Kerana dia fikir atas hikmah ataupun maslahah ummah, maka dia pun buat keputusan untuk pergi ke Kufah. Kufah ni di Iraq, dia di Mekah. Dia buat keputusan untuk pergi ke Kufah. Bila dia buat keputusan, ramai sahabat seperti Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, seperti Abdullah bin Umar ketika itu dia berada di Madinah. Dia lari datang ke Mekah untuk bertemu dengan Husain radhiyallahu an. Jangan pergi. Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata, kalau kamu pergi akan terbunuh semua. Dia kata, tak. Dia kata, mereka hantar. Dia kata, ni bukti. Dia kata, aku pergi ni untuk maslahah ummah, kerana yang ada sekarang ni tidak layak dan dia tak boleh memimpin ummah kepada apa yang sepatutnya. Jadi mereka telah pilih saya dan mereka nak baiat dengan saya. Dia kata, jangan. Dia kata, Orang Kufah ni mereka masa zaman ayah kamu pun mereka tak buat apa-apa untuk menolong, tak bantu pun. Bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu satu hari dalam keadaan terlampau sedih, dia bangun dan dia kata, jom kita perang siapa saja orang-orang yang memerangi pemerintahan Sayyidina Ali. Dia kata, besok malam ni kita berkumpul di sekian tempat. Maka dia letak khemah. Besok pagi dia datang tengok, seorang pun tak datang. Maka dia menangis. Dia pulang dalam keadaan dia pegang janggut dia. Dia kata, ya Allah, dia kata, bilalah janggut aku akan berwarna, bilalah janggut aku akan berwarna. Dirujuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika bila Sayyidina Ali sakit yang teramat, Sayyidina Ali kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nampaknya saya akan mati tidak lama lagi, menangkan keadaan kesakitan saya yang begitu teruk. Maka Rasulullah kata, tidak, selagi janggutmu tidak diwarnai dengan darah daripada kepalamu, kamu tak akan meninggal dunia. Refer kepada itu, dia kata, bilalah. Dan akhirnya Ibnu Muljam dia telah tetak kepala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan pedang dia. Jangan, dia kata, masa tu pun mereka tak bantu. Dan kamu pergi ni pun mereka tak akan bantu, mereka cakap saja. Mereka hanya cakap saja, kami akan itu, kami akan sokong. Mereka tak akan buat. Dia kata, kalau begitu, dia kata, kalaulah kamu meragui, maka saya akan hantar wakil dulu. Saya hantar sepupu saya, Muslim bin Aqil.
Aqil ni adalah abang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, Muslim bin Aqil. Dia kata Muslim pergi dulu, dia kata kau pergi tengok keadaan sana, kalaulah benar mereka ni dengan kata-kata, dengan apa yang mereka hantar kepada aku, surat-surat yang mereka hantar, maka aku akan pergi. Sebaliknya, keputusan saya akan ikutlah apa yang tuan-tuan semua sarankan. Tapi kalau betul, maka hak aku untuk pergi dan untuk memerintah seperti mana yang dikehendaki oleh orang sana. Maka Muslim bin Aqil pun telah bergerak, bukan perjalanan satu hari daripada Mekah nak pergi ke Iraq kan, ke Kufah tu bukan dekat. Maka dia pun telah pergi ke sana, sampai di sana dia mendapati benar kata orang-orang sana, mereka terus sambut dia, orang Kufah sambut dia, bagi makan, bagi tempat tinggal dan sedia berbaiat dengan Muslim terus. Tanda mereka bersetuju untuk baiat dengan Sayyidina Ali radhiyallahu Sayyidina Husain radhiyallahu an. Kata belum datang cucu Rasulullah pun kami dah baiat dengan kamu. Kamu pun ahli bait juga. Ahlul bait juga kan. Dia anak kepada Aqil. Kata aku baiat dengan kau juga. Maka mereka telah berbaiat dengan dia. Maka berita angin ni, bukan berita angin lah, maksudnya khabar ni macam mana pun telah sampai kepada Yazid yang berada di Damsyik, ribuan batu daripada Kufah. Dia telah sampai. Macam mana pun berita akan sampai. Maka ketika itulah dia telah hantar satu orang yang nama dia Ubaidillah ibni Ziyad yang dalam sejarah nama dia Ibni Ziyad, yang seorang yang sangat kejam. Dia muda lagi, masa tu umur 28 tahun, darah muda tapi sangat kejam. Kekejaman dia kita akan dengar apa yang dia akan buat. Sangat kejam dia. Yazid telah hantar Ibni Ziyad, dia kata pergi tengok, jika benar dia kata buatlah apa yang kau tahu yang kau kena buat. Maka dia pun pergilah daripada situ. Dia pergi daripada Syam dia bergerak, dia pergi ke Kufah, ke Iraq. Sampai sana seperti biasa, dia memang seorang yang bijak, dia memang seorang yang jahat dan dia memang pandai semua taktik. Dia tutup muka dia dengan kain serban. Sampai sana orang ingat Sayyidina Husain dah sampai. Orang semua sambut dia lah. Dia kata selamat datang kepada cucu Rasulullah. Kan datang dengan dia bawa pun tak ramai, dalam 17 orang saja dia bawa. Selamat datang kepada cucu Rasulullah, selamat datang, kami sambut. Maka ketika itu ada orang bengang sangat, dia kata diam, dia kata ni bukan cucu Rasulullah, dia kata ni Ibni Ziyad, dia kata. Diam, dia kata ini Ibni Ziyad, wakil kepada Yazid, khalifah, dia kata. Jangan memandai, dia kata. Maka berita tersebar, kata Ibnu Ziyad, dan dia telah pecat ketika itu gubernur di Kufah dan dia ambil alih. Dia seorang yang memang rude lah, memang rude sangat. Kemudian dia nak dapat berita siapa yang datang daripada Mekah ni. Ini berita pertama, dia dah dapat confirm, kata memang ada perkara yang nak berlaku dan Sayyidina Husain nak datang dan mereka nak baiat. Dengan cara ni dia dapat tahu dah. Kedua, dihantar seorang wakil pula daripada kalangan mereka yang pura-pura kata saya datang daripada Syria, tapi saya ni menyebelahi Sayyidina Husain radhiyallahu an. Jadi saya bawa duit ni daripada orang Syria, wakil nak bagi. Kata siapa ketua kamu? Saya nak bagi kepada ketua kamu, saya tak nak bagi kepada orang lain. Sedangkan dia adalah orang Ibni Ziyad juga. Maka dia pun pergi, mereka last sekali, mereka orang-orang Kufah pun pandai masa tu, mereka tak bagi dia bertemu dengan Muslim bin Aqil, tapi mereka hantar utusan lain yang pura-pura kata dialah ketua tu, dia orang Kufah. Dia pun datang, dia ambil duit itu. Maka dengan cara tu mereka pun dah tahu dah, kata berita itu pun confirm, kata ada orang ketua mereka pun dah ada di sini. Maka dalam masa yang singkat dia telah buat keputusan, Ibni Ziyad telah buat keputusan, dia hantar notis kepada orang ni untuk datang berjumpa dengan dia. Dia kata datang sini, dia kata kau tak perlu sembunyi lagi, kami dah tahu semua perancangan kamu, serahkan Muslim bin Aqil kepada kami dan kami akan lepaskan kamu semua. Maka Muslim bin Aqil buat keputusan, kata kita semua kena bangun, dan wakil ni bila sampai kepada Ibni Ziyad, Ibni Ziyad telah bunuh dia. Bunuh terus. Pancuh dan bunuh dia. Kemudian Muslim bin Aqil buat keputusan, kata kita dah mempunyai tentera yang banyak, 4,000 orang, semua orang Kufah. Sedangkan Ibni Ziyad ada pun belasan orang yang dia bawa, maka kita boleh perangi dia sekarang.
sebab dia telah bunuh wakil kita kan. Maka mereka pun pergi di luar istana gubernur Kufah masa tu, mereka berkumpul. Ibn Ziyad pandai, dia telah beli pula orang-orang yang datang berkumpul tu dengan duit. Dia beli dengan duit. Dia tengok orang tu ada keperluan apa, dia bayar. Sehinggalah tinggal 40 orang saja daripada 4,000 orang, semua ambil duit dan pergi. Maksudnya daripada mula dan pengkhianatan dalam diri mereka, bahawa mereka ni nak duit, bukan mereka sebenarnya sanjung kepada Ahlul Bait, orang Kufah. Mereka inilah Syiah. Mereka inilah yang gelaran Syiah. Muslim bin Aqil pun mereka tak support. Mereka tinggalkan dan mereka pergi. Sehinggalah pada malam hari mereka tak dapat buat apa-apa, maka Muslim bin Aqil kata, kita berundur dulu kerana yang ada dengan kita pun 40 orang saja. Pada gelap malam bila dia nak pulang, sampai di tempat yang ada sedikit cahaya bulan, ketika itu mungkin baru awal bulan Zulhijjah, belum masuk lagi Yaumul Arafah, sebab malam Arafah lah Muslim bin Aqil dibunuh. Maka dia bila sampai ke tempat yang ada sedikit cahaya bulan, dia mendapati orang yang ada sedikit dengan dia pun semua dah hilang. Semua dah cabut, tinggallah dia seseorang diri dia, anak Aqil, iaitu anak sepupu kepada Ali radhiyallahu an kan. Dia pun Ahlul Bait, Muslim bin Aqil bin Abu Talib kan. Maka dia keseorangan diri, sebagai dia sampai jadi pengemis. Dia pergi satu rumah, dia ketuk pintu, dia kata, aku lapar sangat. Dia kata, boleh tak bagi makanan? Perempuan tua buka pintu, dia kata boleh. Lepas tu dah bagi makanan, dia duduk situ saja. Dia kata, apa lagi? Dia kata saya nak bagi tu satu rahsia, saya lah Muslim bin Aqil. Dia kata, saya tak ada tempat nak tinggal malam ni pun. Dia kata, bagilah saya tempat. Dia kata, saya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tak ada siapa pun, tak ada mana saya nak pergi. Maka orang tua tu bagi tempat, dia pun bermalam. Dia bermalam di situ, dan keesokan hari bila anak kepada orang tua ni balik, ibu dia katalah, janganlah cerita kepada sesiapa pun kerana dia dalam keadaan susah. Tapi anak dia pun nak duit juga. Dia terus pergi ke masjid, dia jumpa wakil Ibn Ziyad di sana, dia ambil duit dan dia bagi tahu. Maka tentera Ibn Ziyad dalam masa yang singkat, mereka telah datang dan telah kepung, dan mereka telah minta Muslim bin Aqil serah diri. Maka akhirnya Muslim bin Aqil, dia tak boleh buat apa, dia pun keluar dan dia serah diri, dan dia orang janji, kata, kami tak akan bunuh kamu. Kamu ikut saja. Cuma kamu kena bayat dengan Ibn Ziyad. Muslim bin Aqil pun bergerak, bukan dia bersetuju, tapi dia kata, kami tak akan bunuh kamu. Maka dia bawa. Dalam perjalanan dia dah tahu dah, kata, Ibn Ziyad ni seorang yang sangat jahat, seorang yang kurang ajar, yang biadab. Dia kata, dia tak akan lepaskan aku. Dia kata kepada orang yang bawa dia ni, kata, satu saja permintaan saja. Dia kata, sampaikan berita kepada Husain. Sebelum tu Muslim bin Aqil bila nampak semua keadaan okey, dia dah hantar dah surat kepada Ali, kata, datanglah memang semua okey, sebelum Ibn Ziyad datang ni. Jadi Husain radhiyallahu anhu dah mula pergerakan dia daripada Mekah, walaupun orang lain halang. Dia dah gerak daripada sana. Saya lupa nak beritahu tadi. Masa sebelum Ibn Ziyad ni datang, dia dah hantar berita, kata okey, semua lain clear, datang. Dia pun dah dia gerak daripada Mekah. Dia kata, sampaikan balik berita kepada Husain. Dia kata, dengan apa cara sekalipun, kata, di mana kamu ada, patah balik daripada sana, jangan datang. Kata, orang Kufah ni memang benar, dengan ayah kamu pun mereka tak setia, dengan kamu pun mereka tak akan setia. Mereka telah mengkhianati aku dengan tinggalkan aku seorang-seorang. Bila mana Ibn Ziyad datang, kan, tentera mereka datang kecil je, sepatutnya boleh menang, tapi mereka nak duit, mereka nak harta, mereka tak nak berjuang di jalan Allah, semua tipu saja. Apa yang mereka kata, kami akan bersama dengan kamu, akan memerangi musuh, semua tak. Ini penipuan ahli Syiah masa tu. Penipuan mereka kepada ahli bait. Mereka Syiah ni adalah grup, political group yang mana yang sokong Sayyidina Ali kan. Kemudian mereka tu dipanggil Syiah, maksudnya grup. Dia kata, sampaikan berita kepada Sayyidina Husain supaya jangan datang. Sebab mereka ni tak akan bantu kamu dalam apa-apa. Mereka akan tinggalkan kamu keseorangan, dan kamu nak bawa keluarga pula. Di sana Ibnu Umar pesan lagi, dia kata Husain, dia kata, kalau kamu nak pergi juga, dia kata, ketahuilah, saya nak cerita satu hadis kepada kamu. Ibnu Umar kata, bila malaikat Israel datang nak ambil nyawa, malaikat Jibril datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah kata, kalau kamu pilih untuk nak berada di atas dunia ini, maka kami akan bagikan segala kerajaan untuk kamu. Kamu boleh sampai bila kamu nak duduk. Tapi kalau kamu pilih akhirat, maka
pilihan untuk di tangan kamu untuk kembali kepada kami. Maka Rasulullah kata saya pilih akhirat ke atas segala kebendaan dan atas kehidupan dunia ni. Dia kata begitulah, dia kata pilihan yang Nabi buat tu sebenarnya bukan untuk Nabi saja. Nabi telah pilih untuk keluarga dan keturunan Nabi. Pemerintahan ini bukan untuk kamu. Sekarang Nabi sendiri dah tinggalkan. Jangan kamu pilih jalan tu, tak ada kebaikan untuk kamu dan kamu tak akan dapat apa yang kamu nak. Maka dia kata sebenarnya, dia kata biarlah, dia kata itu sekalipun, dia kata tapi kalaulah saya tinggal di Mekah ni, mungkin mereka datang untuk baiat di Mekah, maka penumpahan darah boleh berlaku di tanah suci yang saya tak mahu berlaku. Biarlah saya pergi ke Kufah, jika benar mereka sokong saya sekalipun, tak akan berlaku. Dan kalau berlaku pergaduhan, peperangan sekalipun dengan Banu Umayyah, dengan Umayyah punya khilafah ni, maka tak akan berlaku penumpahan di Makkatul Mukarramah. Dia kata atas niat itu saya akan pergi. Mereka halang. Maka bila dah tak boleh kata apa, maka Ibn Umar kata kalau begitu saya ucapkan salam kepada kamu atas sebagai seorang syahid. Dia orang dah nampak. Abu Sa'id Al-Khudri pun kata jangan pergi. Kata mereka ni pengkhianat. Bayangkan di zaman itu pun ada golongan yang orang Islam, orang yang beriman, tapi mereka ni mengkhianati Islam dan mengkhianati agama Islam. Mereka cakap saja, dan kami kalau apa-apa berlaku kami akan bersama dengan kamu. Seperti mana Allah sebut dalam Quran, jangan bawa mereka lagi pergi peperangan kerana mereka ni bukan akan bersama dengan kamu. Mereka akan menindas, mereka akan tinggalkan kamu, bahkan mereka inilah musuh kamu. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dibawa lebih kurang 100 orang dan dalam tu banyak, majoriti seluruh keluarga dibawa. Wanita-wanita, anak-anak pun dibawa, semua sekali dibawa. Anak kepada Hasan pun dibawa, anak dia pun dibawa, anak kepada Aqil pun dibawa. Maksudnya anak-anak Sayyidina Ali yang perempuan Zainab semua dibawa. Dibawa semua sekali untuk pergi Kufah. Maksudnya balik kepada rumah mereka yang asal di Kufah, di mana Sayyidina Ali besarkan mereka dan ditinggalkan kan, dia dah syahid, balik ke sana. Bila di sana Husain radhiyallahu anhu dah jalan, di sini Muslim bin Aqil dalam perjalanan ke rumah Gubernur Ibn Ziyad. Ibn Ziyad akhirnya dia buat keputusan untuk bunuh Muslim bin Aqil dan dibaling daripada kubu atas tu baling ke bawah. Maka ketika itu Muslim bin Aqil ungkapkan beberapa kata-kata. Dia kata, lihatlah, dia kata, ya Allah, dia kata, engkau bersaksilah, kata mereka ni telah mengkhianati keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Kufah. Seorang pun tak datang bantu, seorang pun tak datang bantu. Tak ada siapa pun. Seluruh penduduk Kufah, siapa pun tak datang bantu. Inilah fitnah yang berlaku kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa pun tak datang bantu. Sebab itulah bila di satu zaman ada seorang di zaman tabi'in, maksudnya tabi'in, seorang tabi'in datang jumpa Uzaifah bin Yaman. Dia kata kalau kami hidup zaman Nabi, dia kata kami dah jaga Nabi sehingga kami tak bagi Nabi jalan atas daratan, kami akan dukung. Uzaifah kata diam, dia kata kami tahu bagaimana kami bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ada pun kamu tak akan bela. Inilah mereka buat. Para sahabat mereka berdiri depan Nabi, mereka berikan nyawa mereka, kita tak mampu buat, dan mereka ni pun tak buat. Mereka lari ambil wang dan mereka cabut lari, tinggalkan, biar. Kepada apa? Kepada pemerintah, biar. Tak ada siapa mau bangun, bantu keluarga Nabi. Biar kepada Ibn Ziyad, kerana apa? Dia kata itu orang khalifah, iaitu orang Yazid, dan biarkan dia mati. Muslim bin Aqil mati. Ini selepas ini bukan Muslim, seluruh keluarga Nabi, anak saya, cucu Sayyidina Ali, semua yang lelaki, semua akan syahid hari ini. Kecuali Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin seorang saja yang ketika itu dia sakit, jadi dia tidur dalam khemah. Dia Shimar kata biarkan sebab dia sakit. Bila Muslim bin Aqil disyahidkan, berita itu tak sampai kepada Husain radhiyallahu anhu, sehinggalah dia hampir sampai ke Kufah. Hampir sampai ke Kufah. Tempat yang berdekatan dengan Kufah itulah dinamakan Karbala. Di situlah yang berlaku, di situlah syahidnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Tanah Karbala inilah yang dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril. Di Iran. Di Iraq. Dekatlah border. Border. Betul. Kufah tu kat Iraq, di Karbala ni border ni. Bila sampai di sana dia dah dapat berita dah, kata Muslim bin Aqil dah meninggal dunia, dan orang-orang Kufah ni memang
sebenarnya tak betul dan mereka ni memang khianat dan mereka ni memang bukan benar nak baiat. Kalau baiat pun mereka hanya atas dasar dunia dan mereka tak akan bantu pun bila kamu perlukan bantuan. Mereka akan tinggalkan begitu saja, mereka akan biarkan kamu mati dalam keadaan seperti mana Muslim bin Aqil kata, baik patah balik dari sini. Ketika itu Husain radhiyallahu anhu mungkin patah balik, tapi dia kata bila dia lihat kepada anak-anak Aqil yang lain, dia kata tak boleh. Dia kata, mereka kata kami tak akan patah balik selagi kami tak bunuh mereka yang telah bunuh ayah kami, yang telah bunuh abang kami, Muslim lah. Dia kata jadi kami tak akan bergenjak daripada sini. Maka Husain radhiyallahu anhu pun perintah untuk mereka berada di Karbala, belum masuk ke Kufah lagi. Kerana dah tahu orang Kufah ni semua pengecut, penakut yang mereka memang tak akan bantu apa-apa pun. Maksudnya sekadar katalah ya baiklah, itulah kan, semua penipuan, itulah Syiah. Sebab itulah mereka kemudiannya mereka kononnya tunjuk perasaan, kata kami tak bantu dia mati kan. Itulah. Tapi masa ada tak bantu pun. Inilah keadaan umat hari ini pun sama juga. Kalau ada orang mati pun kita akan biarkan macam tu. Auzubillah. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, seperti mana Uzaifah al-Yaman kata, Ibn al-Yaman kata, fitnah terbuka dengan kematian, dengan kesyahidan Sayyidina Uthman, dan akan tutup sampai hari kiamat baru tutup. Tak akan ada pengakhiran sebelum tu. Bila mana Ibn Ziyad dapat tahu, kata jemaah Husain radhiyallahu anhu telah sampai, dia telah panggil satu jemaah yang dia nak utuskan ke Turki, yang diketuai oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, engkau pergi jumpa Sayyidina Husain dan tanya dia apa saya. Kau pergi dan tanya dia apa tujuan dia datang. Jadi bila dia pergi tanya, Husain kata, aku datang kerana orang Kufah hantar surat ni. Kata, surat ni bukti. Dia kata, aku bukan datang saja, ni bukti. Mereka panggil, mereka janji nak bayar dengan aku dan mereka nak jadikan aku khalifah di sini sebagai ketua mereka, pemerintah mereka. Tapi aku dapat berita kemudian, kata mereka ni khianat. Maka dia telah bawa berita tu kepada Ibn Ziyad. Ibn Ziyad kata, pergi tanya mereka sekarang ni apa yang mereka nak. Maksudnya mereka dah tahu orang Kufah memang penipu. Husain radhiyallahu anhu kata, mereka telah bunuh Muslim bin Aqil. Kata, saya pun tak nak penumpahan darah. Jadi bagilah saya salah satu daripada 3 pilihan ini. Ibn Ziyad kata kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ni, bagi tahu kepada dia, datang sini baiat dengan aku, maka aku akan lepaskan dia. Baiat dengan aku, bukan baiat dengan Yazid, baiat dengan aku. Husain radhiyallahu anhu kata, aku bagi kamu 3 pilihan, pilihlah salah satu. Sama ada izinkan kami pulang, kami akan pulang, kami tak buat apa-apa. Kami akan pulang kamu. Ataupun dia kata, izinkan kami untuk pergi ke negeri mana-mana yang berdekatan, kami tak mahu pun kepada pemerintahan ini. Ataupun dia kata, kalau nak juga aku berbaiat, maka temukan aku dengan Yazid di Syria. Dia kata, bukan dengan Ibn Ziyad. Dia kata, biar aku bincang dengan Yazid. Bila sampai kepada Ibn Ziyad kata, tak, pilihan satu saja, kena datang dan baiat dengan aku. Budak umur 28 tahun dengan degilnya, dengan biadabnya, dia minta, dia kata tak ada, kena datang kepada cucu Rasulullah Husain radhiyallahu anhu. Dia kata, datang baiat dengan aku, dia kata, baru aku akan lepaskan. Aku tak ada. Husain kata, 3 pilihan, dia kata bagilah, dia kata pilihlah yang ketiga pun tak apa, izinkan aku untuk pergi baiat. Aku pergi, aku akan bincang dengan Yazid. Bukan kata dia akan baiat dengan Yazid, aku akan bincang dengan Yazid perkara ini. Dia pun tahu bahawa Yazid ni anak kepada Muawiyah radhiyallahu an. Dia tak akan buat sesuatu yang salah, walaupun dia seorang yang bukan baik. Dia tak ada. Maka bila dia nampak, kata Umar bin Sa'ad ni, dia buat ni pun susah. Masa tu dah Muslim bin Aqil meninggal pada malam Arafah. 1 hari sebelum Arafah, Sayyidina Husain jalan daripada Mekah. Sekini dah sampai 3-4 Muharram dah peristiwa ni berlaku. Sebab tu dah awal Muharram kan. Maka dia telah lantik seorang yang nama Shimr, yang sangat jahat
yang sangat lebih jahat daripada dia lah. Ibn Ziyad pun tak pergi bunuh, dia gubernur. Shimr ni dihantar untuk bunuh. Dia kata pergi bunuh semua, dia kata, dan datang bagi tahu aku. Maka Shimr telah pergi. Orang yang dia bawa pergi untuk bunuh keluarga Rasulullah ni pun mereka serang orang lain, tapi mereka tak berani untuk nak pergi dekat dengan Husain radhiyallahu anhu sebab cucu Rasulullah, kata dia orang pun tak berani. Maka seorang-seorang telah maju ke depan untuk mereka cuba melindungi Husain radhiyallahu anhu. Seorang-seorang maju ke depan. Jadi saya pendekkan cerita, mereka cuba melindungi Sayyidina Husain radhiyallahu an. Akhirnya mereka telah terkorban, mereka pun telah jatuh syahid. Dan sehinggalah anak kepada Hasan radhiyallahu anhu, bila dia jatuh, kan Husain radhiyallahu anhu ketika itu dah dia tak syahid lagi, tapi dah tak larat dah, parah dah. Dia kata, minta maaf wahai anak saudara aku tak dapat selamatkan kamu. Dan kemudiannya Shimr kata, apa ni, kata, kenapa kau tak bunuh lagi? Maka ketika itulah dua orang yang paling jahat daripada kalangan mereka telah maju ke depan dan mereka telah bunuh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Mereka pancung kepala dia, mereka salib semua Ahlul Bait, anak kepada Husain, anak kepada Hasan, anak kepada Aqil, semua cucu dia, semua kecuali wanita-wanita yang dalam khemah mereka telah. Sehingga Abdullah bin Husain, anak dia yang kecil, bayi lagi yang dia dukung itu pun mereka panah dan mereka bunuh. Maka matilah, syahidlah seluruh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada ketika itu adalah Ali Zainal Abidin. Ya Allah nak pelihara zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ali Zainal Abidin. Bila Husain radhiyallahu anhu dipancung, Shimr ambil kepala Husain radhiyallahu an, letak atas bekas dan dihantar kepada Ibn Ziyad. Ibn Ziyad pula diambil, dia begitu kejam sekali Ibn Ziyad, dia ambil tongkat dan dia main-main dengan wajah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu dah tua dah, dia masa tu ada di Kufah. Dia bangun, dia kata, wahai Ibn Ziyad, kata, jangan buat macam tu, dia kata. Jangan buat macam tu, dia kata. Dia kata, aku sendiri nampak betapa Nabi sayang dia. Bibir dia pun Nabi pernah cium, kata, sebagai cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sayang, jangan buat begitu dengan dia. Inilah peristiwa yang berlaku. Ramai orang anggap, kata, kan, apa yang dia buat. Sedangkan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, dia berikan nyawa dia untuk agama. Maksudnya dia datang itu pun demi agama. Dan bila dia tahu, kata, mereka bukannya nak baiat dengan dia untuk ditegakkan agama, maka dia sedia untuk undur. Dia kata, tak apalah, macam tu bagi saya balik je lah. Saya tak nak penumpahan darah, saya tak nak apa-apa. Tapi mereka ni kejam, mereka bunuh. Mereka tak nak pun dia ada. Ibn Ziyad bunuh, dia kata, tak ada apa, tak ada pilihan. Sama ada baiat dengan aku ataupun bunuh. Dan akhirnya terbunuh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Kata hari yang dia dibunuh tu, bila masuk waktu solat zuhur, Husain radhiyallahu anhu hantar seorang wakil, dia kata, pergi bagi tahu kepada Shimr, dia kata, izinkan kami solat. Sedangkan Shimr pun orang Islam, tentera yang menentang mereka pun Islam. Dia kata, tak ada, dia kata, tak ada solat, dia kata. Maka Husain kata, tak ada, kena solat juga, dia kena solat juga. Dia kata, bahagi buat solatul khauf, bergilir-gilir seperti mana kita buat dalam solatul khauf. Maka mereka telah mendirikan solat masa itu walaupun diserang. Tapi mereka ni punyalah kejam. Bila berlaku peperangan Siffin pun di kalangan sahabat dan tabi'in, bila tentera Ali dan Sayyidina Muawiyah berhadapan, masa tu pun bila waktu solat mereka break, mereka solat bersama-sama. Tapi diorang ni punyalah jahat, tak ada langsung perasaan kasih sayang. Mereka sanggup bunuh dalam waktu solat dan minta izin untuk solat. Sedangkan orang Islam, mereka ni orang Islam juga, bunuh. Dan siapa yang mereka bunuh? Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikat kehidupan dunia ini. Siapa yang mati untuk Allah, dialah yang berjaya. Masa itulah Zainab bin Ali radhiyallahu an, kakak kepada adik kepada Husain radhiyallahu an, dia keluar dan bila dia lihat semua jenazah ni disalib di depan tu, semua ahli bait yang lelaki, kan, termasuklah Abdullah yang kecil tu, bayi, dia pun disalib juga. Maka bila dia lihat Husain radhiyallahu anhu punya jasad, kepala dah dipotong bawa pergi jasad dia, maka dia ungkap beberapa syair. Dia kata, wa Muhammadah, dia kata hadha Husain bil ara, dia kata, lihat, dia kata, inilah Husain yang telah disalib, yang telah dibunuh oleh musuh
dan hari ini dia akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dia telah persembahkan nyawa dia untukmu ya Allah, terimalah. Maksudnya begitu mafhum kepada asyar yang diungkapkan oleh mereka. Maka ketika itu kata musuh pun menangis bila dengar ungkapan Zainab radhiyallahu anha. Inilah peristiwa mereka yang berikan nyawa mereka untuk agama Allah, dan mereka bukan untuk pertahankan pemerintahan kata kami mahu. Mereka datang untuk agama saja, untuk tegakkan agama. Kita boleh interpret perkara itu ikut kita punya interest, kita punya minat, tetapi sejarah tak boleh diubah. Mereka bukan datang untuk dunia. Mereka bukan datang untuk pemerintahan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, walaupun dia jadi Amirul Mukminin, bapa kepada Muslim ni, pernah satu hari datang untuk minta bantuan daripada Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali jadi Amirul Mukminin, dia kata, bantulah aku dalam kesusahan. Aqil ni datang. Ali radhiyallahu anhu kata, aku tak ada duit. Dia tunggu sampai hujung bulan, dia kata, bila aku dapat gaji aku akan berikan. Muslim kata, engkau Amirul Mukminin, ambil je lah duit daripada, bantu aku susah. Dia kata, aku tak boleh. Sebab aku Amirul Mukminin lah, aku tak boleh ambil. Sebab nanti jadi khianat. Dia kata. Ini keadaan mereka. Mereka tak ada, Ali pun tak ada apa-apa. Masa tu Ali kata, oh baiklah, dia kata, Aqil kata, engkau tak nak tolong aku pergi jumpa Muawiyah. Masa tu Muawiyah bagi bantuan, dan Muawiyah kata, engkau cuma kena cakap, kata Muawiyah lebih baik daripada Ali. Dia kata, okey, aku cakap. Di Aqil masa tu dia pergi depan orang ramai, dia kata apa? Dia kata, aku pergi jumpa Ali, Ali pilih akhirat ke atas dunia, aku jumpa Muawiyah, Muawiyah pilih dunia ke atas akhirat. Ini kedudukan mereka. Mereka pilih sentiasa mereka utamakan akhirat. Inilah Hasan pun kata, perkara yang sama Hussein pun buat. Dia dah kata dah, saya tak mau. Saya bukan datang untuk pemerintahan, untuk tumpahkan darah. Ini Hasan pun kata perkara yang sama ketika dia berdamai dengan Muawiyah. Begitu Hussein pun dia dah offer pendamaian. Dia kata, saya tak mau penumpahan darah. Tapi banyak pengajaran yang kita dapat. Satu, untuk dalam apa keadaan pun tak boleh tinggalkan solat. Kedua, sepatutnya bila orang dalam kesusahan, bantulah orang dalam kesusahan. Dan walaupun unsur akhaka zaliman atau mazluman, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka orang Kufah ni buat, bila dah syahid semua barulah mereka sedih kan. Buat apa nak tunjuk perasaan? Kata mereka buat segala tu, mereka sakiti diri mereka. Sebab apa? Mereka kata, kami tak bantu pada ketika yang mereka perlukan bantuan. Sekarang buat apa kamu nak menangis? Buat apa nak menangis? Sedangkan masa tu kena bantu, masa tu kamu tinggalkan. Bayangkan seorang pun tak datang bantu Sayyidina Hussein radhiyallahu anhu. Seorang pun tak turun bantu. Tak ada siapa pun datang. Sehingga seluruh mereka kecuali Ali Zainal Abidin disyahidkan. Ini ketentuan Allah bahawa memberi nyawa untuk Allah itu lebih mulia daripada hidup di atas muka bumi ini. Allah tentukan perkara itu. Seperti mana Nabi pilih akhirat ke atas dunia Nabi. Dan itulah setiap kita kena pilih kehidupan akhirat. Seperti mana Sayyidina Hasan katakan dalam khutbah dia bila dia berdamai, saya baca tadi, fa inna akyasal kaisi at-taqa wa inna ahmakal humki al-fujur. Kata orang yang paling bijak adalah orang yang bertakwa, yang paling bodoh adalah seorang yang buat keburukan. Dan dia pun telah serahkan ketika itu, dia pun tak mau. Ambillah dia kata. Dan selepas ni Yazid ni itulah kan, orang kata Yazid ni bila ditanya kepada seorang imam berkenaan, kata kepada Imam Ahmad, kata apa pandangan kamu tentang Yazid? Dia kata, boleh ke, dia kata, seorang yang beriman sayang Yazid? Kata, boleh ke seorang beriman tidak benci Yazid? Selepas ni pun dia bukan habis kat sini, dia serang pula Madinah. Yang kata peristiwa Harrah tu kan, lepas tu bunuh Abdullah bin Hanzalah. Kemudian dia yang utuskan tentera yang diketuai oleh Muslim bin Uqbah yang telah serang. Kemudian disambung oleh Husain ibni Numair, kata silap saya. Panjang cerita dia, tapi di sini saja peristiwa Karbala ni. Inilah pengajaran yang kita kena tahu bahawa nyawa pun sebenarnya murah kalaulah balasannya syurga. Nyawa kita milik Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah setakat itu dah masuk waktu Isyak, kita sama-sama solat Isyak. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.